Oh ya, saya dah tengok dah some of you punya nota. Saya rasa kan bagus kalau kamu yang buat nota sendiri kan. Tengok dekat dalam video tulis nota apa yang ni. Ada yang siap apa, ambil je video lecture note kan. Lepas tu tulis. Lepas tu saya tengok serabutnya. Hai kamu punya nota. Macam mana kamu nak ulang kaji kalau kamu punya nota serabut macam tu? Ya Allah, pening kepala saya. Saya yang check pun pening. Okay, awak kena buat nota tu kalau contohnya orang yang nak tengok ni pun nota awak pun dia faham apa yang awak tulis. Itu maksud saya nota. Okay. Macam saya buat nota untuk awak ni, saya bila awak baca balik awak faham tak nota ni? Faham eh? Saya tulis explain kot ni apa benda tu apa. Itulah nota. Sama lah nota yang kamu pun. Aduh serabut lah saya tengok kamu punya sini, kejap sini ada jalan kerja, sekejap sana ada jalan kerja. Macam mana kamu nak revise kalau kamu punya nota macam tu? Okay, so kalau dekat universiti nanti macam tu juga cara dia. Dia takkan bagi nota dekat kamu. Ada certain lecturer, macam dulu saya punya lecturer, bukan saya bukan salah satu subjek lah, semua subjek. Dia memang bagi nota tu selepas habis kelas. Okay, selepas habis kelas. Jadi memang awak kena salin lah nota tu. Salin sampai dah habis topik tu, baru dia akan bagi. Jadi kamu pun nanti dekat universiti macam tu lah style dia. So saya nak try buat sekarang ni untuk chapter yang kat belakang-belakang ni. Saya bagi nota tu lambat. Okay. Jadi kamu cari je lah dekat dalam video. Dan juga lecture note yang kamu dapat dekat dalam Telegram. Okay. Benda tu sama je. Cumanya mungkin dekat dalam nota yang saya bagi ni mungkin saya simplifiedkan ataupun ada latihan-latihan yang tak ada dekat dalam nota yang dekat dalam Telegram. Okay, jadi kita tengok pada hari ini kita nak solving equation. Okay, kita belajar trigo kan. Ada dua tau dalam trigo punya topik, kita ada dua benda yang besar. Satu proving, satu lagi solving equation. So solving equation yang melibatkan trigonometric function. Okay, contohnya sin, cos, tangent, secant, cosecant, cotangent. Okay, yang 6 tu so dia akan contoh kalau saya ada macam ni. Solvekan sin theta equals to constant, cos theta equals to constant, tangent theta equals to constant. Okay, jadi kita nak solvekan equation macam ni ataupun dalam bentuk kuadratik. Contohnya sin squared x tambah 3 sin x tolak 1 sama dengan kosong. So apakah yang nilai x yang satisfied. Okay, jadi itu adalah solving equation. Okay, so kita tengok dulu dekat sini. Okay, so macam mana kita nak solvekan equation yang melibatkan ini. Sin theta equals to constant. Okay. Actually sin theta equals to constant, cos theta equals to constant, tangent theta equals to constant. This part adalah the basic one. Okay, so semua akan datang balik semula kat sini. Okay, jadi ini adalah paling basic. Okay, kalau kita tak ada macam ni, let's say saya bagi example. Kalau lah saya ada sin x sama dengan 1. Okay, saya cakap cari nilai x yang satisfied dalam equation ini. Apa nilai x yang akan satisfied dekat dalam equation ini? Awak rasa-rasa apa nilai x yang bila saya substitute dekat dalam ini, kalau guna calculator pun kan, awak substitute sin apa equals to 1. Nilai dia mesti 1. Awak rasa apa nilai dia? Apa nilai x yang boleh awak substitutekan dalam equation ini, nilai dia dapat 1? 90. Ya, 90 degree. Paling basic sekali. Sin 90 degree equals to 1. Okay. Ataupun sin berapa lagi ya? Apakah 100? Okay, kita boleh tengok benda ni dekat dalam graf. Graf sin kalau awak tengok macam ni kan, graf dia. So sini 1. So ini adalah dia punya nilai dia, nilai angle dia. X dia. Okay, so kalau kat sini nilai X dia adalah 90 degree. So sini habis kat sini 360 degree. So yang ni campur 90 apa? 450 degree. So kalau awak tengok dekat sini, nilai X yang satisfied dengan equation kat sini saya ada banyak lah. Saya ada 90 degree, saya ada 450 degree, saya ada mungkin negatif 90 degree. Negatif 90 degree. Okay ke? Negatif 180 degree. Betul lah. Tengok balik sebelah. Sini, macam ni. Betul lah. Negatif 180 degree.
Okay, itu adalah nilai-nilai X yang satisfied equation saya dekat sini. Okay, tetapi apa nilai yang kita akan beri dekat dia? Sebab dia banyak kan? Awak boleh tengok dia boleh dapat negatif 180 ataupun dia mungkin 90 degree ataupun dia mungkin 450 degree. Okay, tapi kita senaraikan nilai dia berdasarkan range yang dia nak. Contohnya saya nak sampai 360 degree je. Antara 0 sampai 360 degree. So apakah nilai X yang bila saya substitute masuk dalam ni equals to 1. Di antara range ini. Awak tengok ada berapa nilai dia. Faham tak maksud saya? 1. Ada satu saja iaitu 90 degree. Faham tak saya punya maksud kat sini? Faham. Faham sebab kalau kita tengok dekat sini, ini nilai X kan, okay. Saya ulang balik semula. Kan katalah kita ada graf macam ni, graf sin ni. Ni nilai X. Okay. So ini nilai yang sin X lah. Ini nilai sin X. Okay. Jadi kalau kita substitute kan, bila X sama dengan 90 degree, kita akan dapat 1. Sebab sin 90 degree, bila awak guna kalkulator pun awak akan dapat 1. Sin 450 degree, awak masuk dalam kalkulator pun dapat 1. Sin negatif 180 degree, awak masuk dalam kalkulator pun dapat 1. Jadi awak boleh senaraikan nilai X ini yang satisfied dalam equation ini ada banyak, mungkin 90, mungkin 450, mungkin negatif 180. Okay, tetapi awak akan senaraikan dia dalam exam ataupun dalam soalan berdasarkan range yang dia nak sahaja. Okay, so kalau kita dekat sini katalah saya dah tetapkan range dia di antara 0 hingga 360 degree sahaja. So awak cuba check lah di antara 0 hingga 360 degree manakah nilai yang hanya bila saya substitutekan dapat 1. So ada satu sajalah iaitu 90 degree. Ataupun saya nak panjangkan mungkin daripada negatif 180 degree sampailah ke 360 degree range dia. Jadi ada dua lah jawapan dekat sini. Mungkin negatif 180 degree dengan 90 degree. Okay, so jawapan dia tu akan berdasarkan range yang diberi. Sebab itulah soalan ini bila melibatkan trigonometric equation, bila dia suruh cari theta, dia mesti akan bagi range. Kalau tak bagi range, awak akan senaraikan pelbagai jenis kemungkinan which is sampai infinity. Okay? Boleh faham dekat sini? Jelas? Jelas, madam. Jelas, madam. Okay. Alright. Jelas. Okay, thank you. Okay, so ini adalah yang equation yang macam simple lah. Dan kita tak adalah bagi soalan simple untuk kamu kan. So, cuma saya nak fahamkan konsep trigonometric equation tu macam mana. Okay, kalau kita buat ni, kita buat berdasarkan graf kan. Okay, tapi saya tak rasa awak boleh buat complicated equation yang menggunakan graf. Okay, complicated macam contohnya kuadratik ke graf. Contohnya ada soalan dia macam ni, 5 sin theta tambah 4 cos theta sama dengan 10. Cari equation dia. Kan payah kan nak solvekan dia menggunakan graph. So kita akan guna algebraic method. So algebraic method yang kita guna dekat sini adalah, saya namakan dia, nama dia adalah Larka. Okay. So Larka ni dia memang tak ada dekat dalam buku teks. This teknik adalah kami yang reka sendiri. Okay. So apa itu Larka? So L tu adalah linear form di mana kat sini dah bagi penerangan. Jangan risau, saya akan bagi nota ni dekat awak so awak tak bersalin. Okay, dekat penerangan ni dalam BM, tak maaf lah. Okay, so dia kata pastikan fungsi trigonometrik telah dipermudahkan ke bentuk linear iaitu sin, cosine, tangent. Okay, maksudnya dekat sini, linear form kat sini adalah ini. Mesti macam ni. Sin equals to apa? Cos equals to apa? Tangent equals to apa? Dia mesti wajib sin, cos, tangent dan power dia tu mesti 1. Sin power 1, cos power 1, tangent power 1. Angle dekat sini tak kisahlah theta ke, theta plus 5 ke, 2 theta ke, 3 theta ke, it doesn't matter. Yang pasti dekat sini power dia mesti 1 dan dia equals to constant. Okay, boleh jelas dekat sini? So linear form mesti dalam bentuk Jelas, madam. Okay, sin AX tambah B equals to constant. Cos AX tambah B equals to constant. Tangent, tak maaf lah, tak sini lah. Tangent AX tambah B equals to constant. So dia punya bentuk macam ini. Okay, dia mesti macam ini. Itu adalah linear form. Selagi dia belum bentuk macam ni, selagi awak kena pemudahkan dia supaya dia jadi linear form macam ni. Okay, kemudian A.
A tu adalah acute angle. Acute angle adalah sama juga dengan basic angle. So basic angle kita kat sini bagi penerangan, mencari sudut tirus. Peliknya. Sudut tirus tu basic angle tirus alah saya pun tak reti BM dia. Tirus BI dia apa? Sudut tirus apa? Tirus acute cap. Kan? Saya pun tak tahu, Miss. Saya biasa English. Saya Anda pun pernah tak reti tengok? BM lah, saya reti BI saja, okey? Saya tak pernah tengok Melayu. Tirus acute lah, madam. Apa dia? Tirus acute angle lah. Tirus acute angle kan? Ya Ya. Allah. Kenapa keluar? Kejap saya terkeluar pula dah. Saya yang terkeluar. Saya rasa saya kena guna ni lah. Sekejap saya nak switch orang lain pula. Supaya saya senang nak masuk. Macam tak boleh masuk Oh, tak boleh kalau dia tak ada dekat dalam ni. Group, faham? Asal dia tak boleh masuk kan? Pelik ke dah? Kejap. Cepatlah. Saya lambat dah ni. Sabar internet Syafina. Sabar. Okay. Saya rasa sebab apa nama tu? Sebab line dekat dalam iPad saya. Sebab saya pasal ni komputer. Tapi saya terpaksa share screen guna iPad saya. Jadi okay, alright. Okay, sudut tirus tu kita kata acute kan. So acute ataupun basic angle. So maksudnya yang ini. Kalau awak tengok dekat dalam ini, yang basic angle adalah angle yang duduk dekat dekat x-axis. Angle yang duduk dekat x-axis. Yang ni. Ini basic angle lah. Ini yang kita namakan dia sebagai alpha. Okay, kalau kamu belajar dekat dalam, ada saya tengok dekat nota tadi, ada some of you punya nota, dia tulis basic angle. Basic angle yang angle duduk dekat x-axis. Angle yang duduk dekat dengan x-axis. So kalau kat sini, kuadran yang pertama, inilah yang duduk dekat x-axis. Kalau kuadran yang kedua, inilah yang duduk dekat x-axis. Kuadran ketiga yang ini, kuadran keempat yang ini. Okay? Saya suka ada satu orang punya nota ni, dia tulis lengkap. Bila saya baca tu saya rasa macam, saya boleh faham segala topik ni. Bagus. Saya suka nota yang jenis macam tu. Okay kan? Buat nota, bukannya buat nota untuk saya, nota untuk awak. Bila awak baca balik semula ataupun orang lain baca nota awak, dia faham apa yang topik tu punya penerangan lah macam tu. Okay. Kemudian, ini nama dia acute So cari basic angle. Okay. Macam mana nak cari basic angle tu? Shift cos, shift sin, shift tangent. Itu cara nak cari Shift. Tak kisahlah sin ke, cos ke, tangent. Itu depends kepada linear form awak kat sini. Okay. Shift tau. Tekan calculator, shift, sin, cos atau tangent. Okay. R tu adalah range. So range dia diberi dalam exam. Range tu diberi dalam soalan. Okay, range tu dia mesti bagi. Okay, jadi range ni awak kena ubah dia mengikut pada soalan kita, pada linear form dekat sini. Okay, kalau contohnya range dia bagi theta di antara, selalu dia bagi theta di antara 0 hingga 360 degree. Tapi kita nak cari sin theta plus 5 equals to 4. Kononnya lah kan, saya menipu je. Sin theta plus 5 equals to 4. Okay, so kita punya range ni kita kena modify lah, kena bagi jadi theta plus 5 bukannya theta. Dia bagi soalan theta, tapi kita punya ni, kita punya soalan kita adalah sin theta plus 5. Jadi range yang dibagi ni kita kena modify dia supaya dia jadi theta plus 5. Okay, so macam mana nak modify nanti saya ajar. Okay, kemudian Q tu adalah quadrant. So quadrant maksudnya kena lukis. Kat sini dia bagi penerangan, melukis dan melabel alpha pada kuadran yang sepatutnya. Okay, dan kuadran ini awak kena follow. Kena follow all student take care tu. Ataupun all science teachers cube.
Okay, kalau lah sign ni kat sini awak tengok dia positif, so dia mungkinlah duduk kuadran pertama atau kuadran yang kedua. Kalau sign kat sini katalah sin theta plus v itu negatif, so dia mungkin kuadran ketiga dan kuadran keempat. Macam tu. Okay, so tu kuadran melukis pada label yang sepatutnya. Melukis dan melabel pada sepatutnya. Kemudian A answer, so carilah jawapan. Okay, so this is Larka. So bila kita nak solvekan equation yang melibatkan trigo, tak kisahlah pada chapter ini ataupun chapter seterusnya, kamu akan guna Larka. Melibatkan trigo equation, guna Larka. So sangat penting untuk awak faham sekarang. Okay. Ada soalan nak tanya saya? Belum, Miss. Okay. So kita akan try tengok soalan ni, example 1. Okay, dia kata cari value of theta sekiranya theta di antara 0 hingga 360 degree. Okay, ini range yang dia bagi. Dia suruh cari nilai theta di antara range ini. So contohnya soalan pertama, cos theta sama dengan half. Okay, so kita nak guna Larka kan, so first mesti linear form. Okay, so sekarang linear form ni dia mestilah sin A theta plus B equals to K. Cos A theta plus B equals to K. Tangent A theta plus B equals to K. Dia mesti dalam bentuk macam ni sin cos tangent. Jadi kalau kita tengok dekat soalan yang A ni, dah memang dalam bentuk linear form. So bila dah dalam bentuk linear form, kita terus direct guna. Kalau dia bukan dalam linear form, kamu kena buat modification. Okay. Ini linear form. Kemudian A, acute angle. Cari basic angle. So nak cari basic angle kena shift. So kat sini sekarang cos kan, jadi kita kena shift cos. So cos inverse, shift cos 1/2. Hanya ambil nombor dia sahaja, bukan sin. Hanya ambil nombor sahaja. Okay, shift cos half. Tekan kalkulator 60. 60 degree kan? Okay, shift cos 1/2 sama dengan 60 degree. Okay, degree ke radian ke depends kepada ini. Kalau sini dalam bentuk degree, jadi kena buat dalam bentuk degree. Kalau sini dalam bentuk radian, so kena buat dalam bentuk radian. Okay, kalau dia bagi dalam pi, theta is between 0 and 2 pi. So kena buat dalam bentuk radian. Kalkulator tu wajib dalam bentuk R. Kalkulator tu mesti R. Okay, kalau dia kat sini degree, jadi kalkulator tu bentuk D. Okay. Kemudian R, range. So, saya punya range theta di antara 0 hingga 360 degree. Ini range yang diberi. Jadi, kita perlu buat modifikasi tak dekat sini? Theta yang diberi tak perlu buat modifikasi. Kerana apa? Kerana di sini pun theta juga. Okay, jadi perlu buat modifikasi ataupun tidak depends kepada ini. Okay, jelas? Jelas, madam. Alright. Kemudian Q, quadrant. So, kena tengok kuadran mana yang menyebabkan cos positif. Positif 1/2. Kuadran mana? Quadrant 1 1 and and quadrant 4. 1 yes, and 4. 1 and 4. Okay, so buatlah lukis kuadran 1 and 4. So acute angle dia 60 degree. Ingat acute angle ataupun basic angle dia mesti duduk dekat X. So, ini kosan saya. Okay, kemudian saya pun nak cari A answer. So dekat sini, since kita punya range kita adalah di 0 hingga 360 degree, maksudnya positive angle. Okay, tak ada negatif yang kat sini, positive angle. Jadi kalau positive angle, rotate clockwise ke anti-clockwise? Anti-clockwise. Okay, so kita kena rotate macam ni. Okay, jangan rotate bawah Kalau rotate bawah, automatically negatif. So kita rotate atas. Okay, macam mana nak tahu rotate clockwise ke anti-clockwise? Depend kepada range dekat sini. So since range kita adalah positive angle, dia start, which is positive 0 dengan hingga 360 degree, tak ada langsung negatif. Jadi kita rotate anti-clockwise. So saya tulis kat sini, rotate anti-clockwise. Jadi bila kita rotate anti-clockwise, so kita bermula first kita nampak 60 degree dahulu. So kita pun tulislah sini nilai dia 60 degree.
Okay, kemudian, sorry. Theta is equals to 60 degree. Kemudian kita nampak apa lagi? Kita jalan lagi, kita rotate, kita nampak kat sini nilai dia, betul tak? So angle kat situ berapa tu? 300. 300. Yes, 300 degree. Okay, so start daripada sini, pergi ke sini, nilai dia adalah 300 degree. So macam mana nak dapatnya? Hanyalah 360 tolak dengan 60 kat bawah ni. So dapat 300. Okay. So inilah jawapan saya. Okay. Ada soalan? Dah habis. Tiada. Very good. Okay. Saya buat lagi satu soalan. Sin theta. Okay, B. Saya nak guna pen lain lah. Merah ni macam menyakitkan mata saya. Okay, B. Okay, B. Sin theta is equals to negative square root 3 over 2. So sama juga macam tadi, linear form. So sekarang saya memang dah dalam bentuk linear dah. Jadi sin theta is equal to negative square root 3 over 2. Kemudian A. Dalam exam kalau awak tak tulis ARQ A ni pun tak apa, tak ada masalah. Okay, yang pasti jalan kerja ni betul cara dia. Okay, A acute angle. So shift sign square root 3 over 2. Hanya ambil positif saja, which is nilai dia saja. Jangan kisah kat sini positif ke negatif. Kita tak nak tengok benda tu. Kita hanya nak ambil nombor ni saja. Okay, so hanya ambil nombor dia saja. Jangan tekan calculator tu letak negatif Remember it. Okay, hanya ambil nombor saja. Tulis sini, hanya ambil nombor. Nanti kamu ni suka. Hanya ambil nombor, okay. Jadi nombor dia square root 3 over 2. Cuba tekan calculator dapat berapa nilai dia? 60 also. Oh, 60 juga. Okay. 60 degree juga. Okay, so 60 degree. Kemudian range. So range yang diberi sama juga macam tadi soalan dia. Theta is between 0 and 360 degree. Dan tak perlu buat modifikasi kerana dekat sini pun dah memang theta. Jadi tak perlu buat modifikasi apa-apalah. Okay. Kemudian Q, quadrant. So quadrant mana yang menyebabkan sign dia negatif? Quadrant mana yang menyebabkan dia sign dia negatif? Quadrant 3 and quadrant 4. Quadrant 3 and quadrant 4, okay? So quadrant 3 dan quadrant 4 yang menyebabkan sign saya negatif. Okay, so nak tengok macam mana, tengok kat sini. Sign negatif quadrant 3 dan quadrant 4. Okay. So bila saya buat dekat sini, saya letaklah sini 60 degree, sini 60 degree. Okay, kemudian saya nak rotate dia. Saya nak rotate clockwise ke anti-clockwise? Cuba tengok, clockwise ke anti-clockwise di sini? Sini ke ataupun bawah ni? Nak pergi sini ke nak pergi sini? Gitu. Pergi nombor 1 ni ke nombor 2? Saya nak rotate mana? Nombor 1 ke nombor 2 saya nak rotate dia? Nombor 1. 1. Kenapa saya kena rotate 1? because the range. The range is positive only. Yeah. Yes. Because the range is positive degree. Okay, positive angle. So bila positive angle dia rotate anti-clockwise. Okay, so saya kena rotate anti-clockwise macam ni. Jadi bila saya rotate, saya akan jumpa ini. Ini dulu. Okay, so 180 campur 60 dah berapa nilai dia? 240. 240. Okay. Kemudian saya rotate lagi. Saya rotate, saya nampak yang ini pula. 300. 300. Okay, so saya dapat 300. So inilah nilai saya. Okay, senang ke susah? Senang. Ya, senang. Bagus. Saya bagi masa 5 minit untuk awak jawab soalan C dan D. Sekejap. Salah. Salah tekan. Okay, saya bagi awak masa untuk jawab soalan C dan D. Bermula sekarang. C dan D. Miss, for the trigonometric equation, we use how many decimal place or significant figure? 2. Selalunya kalau Okay. nak cari angle 2 decimal place sahaja.
Okay, thank you, Miss. Unless dia stated lain lah. Ada lagu ke? Sekejap eh.
Okay, dah siap ke belum? Dah, Miss. Sudah. Dah, madam. Dah bagi tahu saya jawapan dia. For C is 116.57 degree and 296.57 degree. Kejap. Theta Sama. 116.15. Sama. 116.57 557. 116.57. yeah, degree Celsius and degree and 296.57 degree. Degree Celsius tengok 57 Oh, also. 295.57. 296.57. Yeah. Okay, sekejap saya check. Oh, saya tak ada jawapan kat sini. Okay, semua orang dapat yang sama kan? Sama, madam. Sama, madam. Okay. So yang lagi satu ni, theta dia sama dengan berapa? One is 165 degree and one is 1 degree dengan 195 degree. 195 degree. Okay, ada apa-apa tak nak tanya saya? Semua orang okey ke? Dengan soalan kat sini? Setakat ni okey, madam. Alright. Okay, kalau jangan kamu orang yang tak okey tu senyap Kalau tak okey tak senyap. Lepas tu tanya saya lupa kepala awak. Miss, yang 296 tu saya lagi confused. Semula tak dengar. Semula cakap tak dengar. Oh, yang D, okay. Yang D ni awak tak dapat? Okay, so yang D ni actually dia sama je. Cumanya kita kena pastikan cos theta ni dalam bentuk constant. Sorry, bukan. Cos theta equals to constant. So, since kita tahu sin 285 ni, awak kena cari sin 285 ni, kena cari dekat guna kalkulator berapa nilai dia. Cuba tekan kalkulator sin 285. Okay, saya dah tahu apa nak ambil. Cuba tekan kalkulator awak. Sin 285. Negatif 0.9659. Ya. Iya, Enggak. iya, med. Negatif sebenarnya sekejap. Cos theta is equals to negative 0.9659. Okay, kita ambil 4 lah, 4 decimal place. Okay, kemudian barulah awak guna macam biasa. Okay, so A acute angle, so shift cos 0.9659. So kita shift cos 0.9659. Kita dapat 15. Okay. Sepatutnya 15.0057 kan? Tapi kita ambil Ya, 15. Ya, miss. 15 sahaja. Tapi kalau ada orang dia nak ambil 15.01 pun acceptable juga. Okay, sebab dia mesti 2 decimal place lah kalau degree ini Kemudian range. Okay. So range dia kita tahu theta memang di antara 0 hingga 360 degree dan tak perlu buat modifikasi. So quadrant, kita tengok cos yang menyebabkan dia negatif. So quadrant mana? 2 dan 3. Ya, 2 dan 3. 3. Sini. Okay, so sini mungkin 15.01, sini 15.01. Okay, 180 tu tambah untuk 15 untuk kuadran 3. 180 tu tolak untuk 15.01. Okay, so kita akan dapat 164.99 ataupun kamu boleh dapat 165. Kemudian kita boleh dapat 180 tambah kan 15.01. So kita dapat 195.01 ataupun 195 lah. Okay. So ni depend pada kamu punya acute angle dekat sini. Tapi memang sebab dekat sini kan memang kalau kita tengok pun 15.0057. So ada certain orang dia akan ambil je 15 degree ni.
Jadi akan acceptable dua answer lah kat sini. Okay. Boleh? Siapa yang bertanya tu? Boleh, madam. Okay. So, let's proceed to the next part. Okay, sekarang kita tengok dekat example yang kedua ini. Okay, beza yang tadi tu, kita tengok dia punya angle dekat sini. Ni angle dekat sini. So, kita tengok kat sini, kalau yang tadi, kita hanya melibatkan theta sahaja. Okay, so ni paling basic lah. Okay, but now, for this second example, kita dapat tangent 2 theta sama dengan square root 3 dan dia dah bagi range dia di antara 0 hingga 360 degree. Okay, so kita buat sama-sama. So untuk A ini, so dia dalam linear form juga sebab tangent ni power dia 1, kemudian dia ada constant dah. Okay, so tangent 2 theta equals to square root 3. Kemudian acute angle. So shift tangent square root 3. So, tekan calculator, shift tangent square root 3. So, kita dapat sini 60 degree. 60. Ya. Okay. Kemudian range kita tengok okay, theta di antara 0 hingga 360 degree. Ini yang diberi dalam soalan. Okay, tetapi Perlu double kan? yes, perlu double. Okay, kerana apa? Sebab dekat sini kita punya ni hanyalah kita punya ni adalah tangent 2 theta. Okay, yang kita nak cari adalah tangent 2 theta. Tapi kita punya range kat sini yang diberi adalah theta. Jadi kita kena buat modifikasi. So theta ni kita kena darab dengan 2. So kalau saya nak darabkan theta ni dengan 2, semua dekat sini pun kena darab dengan 2. So 0 darab 2 dapat? 0. Kosong. Theta darab 2 dapat 2 theta. 360 darab 2. 720. 720. Ya, 720. So sekarang this is my new range. Ini range yang saya kena consider. Bila, okay. Range ni pentingnya adalah apa? Sebab kita nak pusing tu. Sebab kita nak pusing clockwise, anti-clockwise, nak pusing berapa kali tu, kita akan pusing dia berdasarkan range yang kita dah modify kat sini. Okay, kalau awak tengok dekat sini kan, dengan previous example yang kita buat, awak pusing dia sampai sini dan sini sahaja. Kenapa? Sebab range awak di antara 0 hingga 360 degree saja. Kalau awak pusing lagi kat sini untuk kali ketiga, dah tak boleh dah. Sebab dia lebih daripada 360. Okay, sebab itulah awak pusing 2 kali saja. Macam ni. Okay, awak tak boleh pusing 3 kali. Awak tak boleh pusing lagi sampai ke sini. Tak boleh. Okay, kenapa? Sebab dia dah lebih 360. So sebab itulah pentingnya range ini. Range ini kegunaan dia adalah untuk pusingan. Okay. Kemudian quadrant. Quadrant mana yang menyebabkan tangent saya positif? Kuadran pertama dan kuadran 1 ketiga. dan 3. Yeah, very good. Kuadran pertama dan kuadran ketiga. Okay, so sekarang ini saya boleh pusing 2 kali kerana kat sini 720 Okay, dan dia pusing clockwise. Anti-clockwise disebabkan sini positive angle. Okay, paling kecil saya kosong, positif. So bila positif saya kena rotate anti-clockwise. Okay, jadi kita rotate, kita jumpa first kali adalah 60 degree. Okay, saya rotate, saya guna warna ni. First saya jumpa 60 degree. So theta ada 2 theta adalah okay, jangan saya tulis balik. 2 theta adalah okay. Kenapa kat sini 2 theta? Sebab saya nak pusingan kat sini adalah 2 theta. Kan saya nak pusing dia kan? Saya nak pusing dia ikut range kat sini. So range kat sini saya 2 theta. Tadi range saya theta. Sebab itulah kat sini jawapan saya theta. Sebab ini kan pusingan. Jelas tak maksud saya? Ya, madam. Jelas. Jelas Okay, Siti Elia, kenapa awak angkat tangan? Sorry madam, tertekan. Kamu ni. Ingat ke kamu nak tanya saya soalan? Okay, yang tertekan. Kalau tertekan lagi saya buku kepala awak. Boleh kau ada soalan untuk saya? Okay, kalau awak tertekan awak kena tanya soalan. Okay, so 2 theta, saya letak sini 2 theta kerana dekat sini saya nak rotate dia 2 theta. Okay, so range kat sini 2 theta, jadi kat sini pun tulisan saya pun 2 theta. So saya akan rotate dia berdasarkan ini range Okay,
Okay, jadi 2 theta mula jumpa 60 degree. Okay, alah apa yang ni tak nampak. Mana apa pula? Okay, sorry So 2 theta, okay, kita mulakan dengan 60 degree, kita jumpa dulu. Okay, kemudian kita pusing lagi. Kita nampak berapa pula nilai dia. 180 tambah 60 dapat 180 plus 60. 240. 200. 240. Betul tak? Okay. Kemudian kita rotate lagi. Kita rotate lagi sebab boleh lagi kan? So kita, macam mana saya nak rotate ni? Guna pen lain lah. Okay, rotatekan macam ni. Rotation yang kedua saya guna mana ni? So saya rotate lagi. Saya jumpa, sorry. Saya rotate yang untuk yang kali kedua, so saya akan jumpa ini dulu. Okay. So 360 saya campur dengan 60, so saya akan dapat 420. 420. 420. Okay. Kemudian saya rotate lagi. Tak ada function tu. Saya rotate lagi. Ini yang kali kedua kan. Lepas tu sampai ke sini. Allah, banyaknya keli. 600. 600. Buruk lah saya punya ni. Aduh, stres je saya. Okay. 600 madam. 600 Ya. 600. Macam mana nak kira? Tambah-tambah je. 40 tambah 60. Okay. So dapat 600. Buruk lah tulisan saya. Okay. Miss, Ya saya. for this question, can I like I find the for the delta I found the two delta wait. Because the if one pusingan is 60 and 240, right? And because one pusingan is 360, so for the 420 and 600, I just like 60 plus 360 and 240 plus 360. Memang yang tu pun. Okay, thank you, Memang Miss. itu pun. Tapi kalau saya ajar macam tu, nanti orang tak faham kenapa saya buat macam tu. Tapi kalau nak cepat kita guna macam tu lah. Sebab satu rotation, macam ni apa yang Johnny cakap. John C ke Johnny tak? John C. Apa yang Johnny ke John C? Johnny. Bukan Johnny. saya tu. Sorry. Johnny. Okay. Banyak sangat nama dekat-dekat Johnny, John C lah. Okay. Jadi Johnny, apa yang Johnny cakap tadi, kat sini kan dah kira sebagai satu rotation. Satu rotation bersamaan dengan 0 hingga 360 degree kan. Okay. Jadi ini satu rotation. Jadi kalau kita nak buat second rotation, sebab kita tahu kita akan jumpa 60 dengan 240 ni juga. Cuma ni kita akan tambah saja dengan 360 degree. So tambah je lah 60 ni dengan 360 degree. So dapatlah 420. 240 ni campur je dengan 360 degree. So kita akan dapat 600. Itu paling cepat. Okay, tapi macam mana dia boleh dapat macam tu disebabkan inilah pusingan ini. Okay, so either one awak nak guna pusingan ke ataupun nak guna paling cepat sekali adalah kira. Okay, tapi sebenarnya paling cepat adalah kami guna kira tu lah. Okay. Payah nak pusing-pusing. Tapi saya ajar pusingan ni supaya awak nampak lah manalah datang nilai-nilai itu. Boleh faham? Saya tutup balik sebab saya rasa serabut sangat pusingan saya. Boleh faham semua orang? Boleh madam. Okay, so ada dua satu jalan cepat. Boleh madam. Okay, boleh Okay, so ada dua jalan cepatnya. Satu yang pertama, cari dulu yang ini. Okay, ni untuk yang satu rotation. Kemudian kalau saya kena buat sampai 720 which is 2 kali rotation. Jadi nilai-nilai dekat sini saya hanya tambah je dengan 360 degree. Okay, so saya akan dapat macam ni. Okay, tapi saya showkan kepada awak untuk rotate supaya awak nampak nilai dia berapa. Okay, so rotate dulu. Kemudian rotate sini. Okay, ni baru satu rotation. Kemudian rotate lagi. Sini jumpa lagi dia. Okay. Lepas tu rotate lagi, jumpa lagi dia. Macam tu. Okay, jadi dapatlah macam ni nilai dia. Okay, so sekarang ini kita memang dah dapat dah jawapan yang satisfied dengan equation ini. Tetapi soalan bukan nak 2 theta. Soalan nak tak. Okay, soalan nak theta. Jadi yang kamu cari ni 2 theta. Okay, berdasarkan soalan dekat sini kan. Yang awak cari ni 2 theta. Tapi kita nak theta. So apa yang kita buat dekat sini adalah theta is equals to, macam mana nak buat? Bahagi.
Yes, very good. Bahagi 2. Bahagi everything ni dengan 2. So 60 bahagi 2 dapat 30. 240 bahagi 2 dapat 100. 30, Betul ke saya buat? 120, 120. Betul. 120. Betul 420 bahagi 2. 210. 210, 210, 2. 300. So inilah final answer. 300. Final answer nak theta tau. Tapi kita buat benda ni, semuanya ini adalah berdasarkan soalan kat sini. Okay, berdasarkan rotation yang dekat sini, sini rotation. Kita rotate dia berdasarkan ini. Tapi final answer nak theta. Jadi theta is equals to ini. Okay, ada soalan? Jelas semua orang? Jelas, Miss. Madam. Jelas. Okay. Last minute. Next. Jelas, madam. Okay, thank you. Next, kita tengok pula soalan yang seterusnya. Okay, solve untuk cos 3 theta minus 75 degree equals to 0.5 di mana theta mesti di antara 0 hingga 360 degree. Okay, so macam mana nak buat? Sama juga. First kita dah tengok cos power dia 1 dan dia punya dia constant. Okay, done. Jadi maksudnya ni dalam bentuk linear form. So cos 3 theta minus 75 degree equals to 0.5. Okay, kemudian A, acute angle. So basic angle dia shift cos, hanya ambil nombor 0.5. Tekan kalkulator awak, shift cos 0.5. So saya dapat Ke 30 ke tu? 60. Asyik 60 je kan, bosan juga. Okay, tapi tak apa. Soalan saya buat ni memang sama je. Okay, range. Theta di Ya, antara 0 hingga 360 degree. Sekarang ni saya nak 3 theta tolak 75 degree. Okay, so saya nak 3 theta tolak 75 degree saya nak yang ini. So apa yang saya buat, saya nampak 3 darat theta dulu. So semua ni saya kena darat dengan 3 dulu. So dia akan jadi sini. 0 darat 3 dapat 0. Theta darat 3 theta. theta. 360 degree darat 3 dapat 1080 degree. 1080. 1080. 1080. Okay. So, itu baru 3 theta. Tapi saya nak 3 theta tolak 75. Jadi, semuanya kena tolak dengan 75 degree. So, 0 tolak 75 dapat? Negatif 75. Negatif 75. Okay. Di sini 3 theta tolak 75. Kemudian 1080 tolak 75 dapat? 1005. 1005. 1005. Fine. Okay, semua range kita dah macam ni. Ini range yang kita nak Okay, final dia yang kita nak ini. Okay, kemudian quadrant. Mana quadrant yang menyebabkan cos saya positif? First quadrant and fourth quadrant. Fourth and fourth. So sini adalah 60 degree, so sini adalah 60 degree. Okay, so A answer. So answer dia saya nak 3 theta tolak 75 degree ni Sebab kat sini 3 theta tolak 75 degree. Jadi sini pun 3 theta tolak 75 degree. So saya nak pusing dia, rotate dia berdasarkan range ini. Okay, disebabkan saya ada negatif, maksudnya apa? Clockwise. Yes, saya kena rotate Yeah, clockwise. Okay, dan saya juga ada positif, maksudnya saya kena Rotate anti-clockwise. yes, rotate anti-clockwise. So saya ada 2 rotation kena buat kat sini. Satu rotate clockwise, satu rotate anti-clockwise, satu lagi rotate clockwise. Okay, jadi kita kena consider dua-dua. Okay, sebab itulah pentingnya range di sini. Okay, so first kita rotate anti-clockwise dululah. Okay, kita rotate anti-clockwise dulu. Jadi bila kita rotate yang pertama ini, rotate yang pertama saya nampak 60 degree dulu. Jadi saya letak jawapan di sini 60 degree. Kemudian saya rotate lagi, saya nampak ini. So berapa nilai dia kat situ? 360 minus 360. 300. 300. Okay, 300. Kemudian
saya boleh rotate lagi kan? So saya rotate lagi. Okay, bila saya rotate saya jumpa ni lagi. So 360 campur 60 dapat? 420. 420. Ya, 420 degree. Okay, saya boleh lagi rotate sebabnya 3 kali kan? Saya kena rotate 3 kali. So saya Banyak boleh kat lagi yang buat rotate. rotate tu. Ya, banyak. Okay, banyak. Okay, so saya rotate lagi. Saya jumpa ni. Kira lah kamu. 720 tolak 60. 660. 660. 660. Sorry. 660. Betul ah? Betul ah? 300 campur 360, 660 lah kan? Ni. Ya. Betul. Penggunaan dia. Campur je dengan 360. Okay, kemudian ini pula campur lagi dengan 360. Sebab yang ini tadi untuk yang first kan? First. Sekarang ini untuk yang second. Jadi untuk dapat yang third pula, yang ini hasilnya campur 360. Okay, so dapat apa 420 campur 360? 780. Ya, 1000. 1020. 1020. 1020. Betul? Okay, tapi 1020 boleh tulis tak dekat sini? Tidak. Tidak, kenapa? Dia lebih sudah range dia. Ya, dia lebih sudah dengan 1005. Ingat maksimum kita 1005 sahaja. Jadi tak boleh tulis. Okay, so boleh padam. Wajib padam. Kalau awak tulis maksudnya itu jawapan. Nanti dia akan jadi salah. Okay, sebab itu jangan salah tulis. Okay. Alright. So dah dapat. Dah lebih. Ya, dah lebih tak boleh. Okay, jadi bila dah buat untuk anti-clockwise done, so sekarang kita kena rotate clockwise pula. So sekarang saya nak rotate clockwise So rotate clockwise katalah guna warna ni pink. So saya rotate clockwise. Saya jumpa 60. So bila saya rotate clockwise saja, automatically depan tu negatif. Automatically depan ini negatif. Regardless of the angle pun, angle dia tetap sama. Cumanya depan tu automatically negatif. Okay, awak akan treat dia sama, nilai dia tu cari macam biasa, cuma ni depan tu wajib letak negatif. Okay, so saya jumpa 60 degree, jadi kat sini saya ada negatif 60 degree. Okay, kemudian saya rotate lagi. Saya rotate lagi anti-clockwise. Saya jumpa berapa ni? 360 tolak 60 dapat 300. So saya dapat negatif 300. Boleh tak saya letak negatif 300 dekat dalam ni? Tak boleh. 300. Kenapa? Sebab Lebih dia lebih range. sudah. It's more on range Tak equal boleh. to negative Ya, sebab dia 75. lebih dari range dia kena negatif 5 sahaja. Yes, okay, so saya kena delete. Okay, sebab dia sini negatif 75 sahaja, jadi saya kena delete. Okay, so kena delete apa yang tiada. Okay, sebab itulah jangan sesekali pandai-pandai tulis semua benda tulis. Tak, dia tulis berdasarkan range di sini. Sebab itulah dekat sini kita tulis depan dia 3 theta tolak 75 degree. Maksudnya nak cakap kat sini, pusingan dia ini menghasilkan ini jawapan dia. Pusingan 3 theta tolak 75 degree menghasilkan ini jawapannya. Okay, alright. So sekarang itu baru 3 theta tolak 75 degree. Buat soalan nak theta. So saya akan cari theta is equal to berapa? Bahagilah, bahagi dan tambah. Okay. So 60 tambah 75 bahagi 3. Okay. Ini adalah simple algebra saja. So carilah kamu berapa? 60 tambah 75 bahagi 3. So saya dapat sini first 45 degree. 300 tambah 75 bahagi 3. 125 degree. 420 tambah 75 bahagi 3. 165 degree. 660 tambah 75 bahagi 3. 245 degree. 780 tambah 75 bahagi 3. 285 degree. Negatif 60 tambah 75 bahagi 3. 5 degree. Okay, betul tak saya kira? Takut saya salah? Betul, madam. Sama. Sama Kenapa saya nak kecilkan dulu? Oh, tak boleh. Oh, begitu. Alright, okay.
Boleh ke semua orang ikut saya ni follow? Boleh, madam. Boleh. Okay. So next. Madam. Saya ajar paling lambat dah ni. Tapi sebab apa? Sebab apa saya ajar yang ni paling lambat? Kerana ini adalah basic. Jadi ini awak kena grip. Yang lain nanti yang kat belakang-belakang tu saya akan ajar laju tau. Jadi saya akan buat satu soalan saja. Okay, so kat sini yang awak kena betul-betul pay attention. Sebab yang lain-lain tu hanya apply saja. Okay. So last part saya jawab. For this one. Okay. Tangent trigger theta is equals to tangent pi over 6. So macam tadi juga saya kena tahu nilai dekat sini. Okay, tekan kalkulator. Disebabkan dekat sini pi, jadi kalkulator saya mesti dalam radian. Okay, wajib radian. So shift menu, carilah radian kamu. Mana pula radian kat sini? 0.48 2347 9071 kah itu? Saya dapat 0.5773 kah? Alah manual, guna kalkulator. Macam mana saya nak tukar Tidak, ni? madam. Sudah radian ni, madam. Oh sudah radian Ya. Cuba nak tukar radian. Square root 3 over 3. Square root 3 over 3 Sekejap Weh, mana kalkulator baru ni nak tukar kepada ni? Tekan menu setup. Lepas tu Menu. tekan salah. Tekan shift menu setup. Shift terus mod. Yeah, shift mod and choose the Radian. Angle number unit. 4 radian. Tu lah tak tu. Kamu orang kalkulator kelas week ke tidak ni? Ya, class quiz. Oh, bukan. Betul lah saya cakap tadi tu. Menu shift menu setup. Lepas tu tekan 2, madam. Oh, angle unit. Okay. Radian 2. Okay. Saya nampak dah. Ya Allah, no gila. Okay. Biasalah kalkulator baru kan. Tak pernah tengok. Yang 570 lama tu tahu kan kamu orang? Ya. Tahu. Kamu kenapa? Class quiz ni complicated sangat. Tapi kan saya sukalah kamu guna class quiz ni lah. Lagi style. Okay, abaikan saya. Okay, tangent pi over 6. Shift pi over 6. Okay, sebenarnya adalah square root 3 over 3. So, sorry. Yang sini saya nak tangent 3 theta sama dengan square root 3 over 3. Okay, so sebabkan dekat sini dia bagi dalam bentuk pi dengan pi kan. Di antara negatif pi dan pi maksudnya radian lah. Jadi pastikan kalkulator awak siap-siap dalam radian. Okay, kalau tadi yang ini dalam degree, jadi kalkulator awak dalam degree lah. Tapi kalau kat sini dalam pi, dalam radian, pastikan dalam radian. Okay, bila pi je radian, okay. Alright, so linear form saya adalah Miss, ya saya. if in this equation can I write because pi is equal to 180, right? So I write the range as theta is smaller than 180 and then Tak boleh. okay, thank you, Miss. Okay, so sebab itulah saya bagi tahu saya dekat awak. Dekat sini dia punya hint dia awak nak buat dalam radian ataupun degree adalah ini. Kalau dia bagi dalam degree, awak jawapan awak dalam degree. Semua dalam degree. Mesti kena ada degree punya sign ni. Ini. Mesti dalam degree. Tapi kalau dia bagi dalam radian, awak punya jawapan mesti dalam rad. Okay, radian. Dia mesti nombor. Dia tak boleh ada simbol degree tu. Kalau buat dalam simbol degree, automatically salah. Okay, sebab itu pay attention dekat apa yang dibagi. Okay, tak boleh tukar-tukar, tak boleh suka hati tukar pi ni pergi ke jadi 180, sini 180 degree. Tak boleh. Okay, sebab tu awak kena tahu duduk cara nak buat. Jangan guna manual. Gila rajinnya, hai pi darab pi over 180 darab apa tah. Saya pun tak ingat. Macam mana tak tukar manual dia, saya pun lupa dah. Tengok sampai sekarang pun saya lupa. Lupa, madam. Ya, saya pun lupa juga. Okay, jadi jangan nak buat manual juga. Jangan nak rajin dekat sini. Guna calculator je. Okay, so sekarang L, A, acute angle. So shift tangent, square root 3 over 3, dapat apa nilai dia? 1 over 6 pi. 1 over 6 pi, so pi over 6. Okay, jadi range. Okay, theta kan di antara theta, okay, kat sini kita tengok dia open So sini pun saya kena open lah.
Okay. So theta di antara negatif pi dan pi. Tapi soalan nak 3 theta. Kita nak rotate 3 theta kat sini. So Negative 3 pi negatif 3 dan 3 pi. Okay. Alright, kemudian Q, quadrant. So quadrant saya dekat sini, quadrant yang menyebabkan dia positive tangent. Quadrant mana? First quadrant Satu and dan third tiga. quadrant. 1 dan 3. So sini pi over 6, sini pi over 6. Okay, so nak rotate ni ya. Macam tadi juga, pi means 180. 2 pi means 360 degree. 3 pi means tambah je lah kan. 180 campur 360 berapa dapat? Oh, tambah. Oh, okay. Tambah je lah. 540. Oh, macam tu kah? 547 F40. 540 medal. 540. Aduh. Tambah je lah. Kalau pi 180, kalau 2 pi 360. So kalau 3 pi berapa? 360 siapa lah 180 dapat 540. Aduh simple ni pun tak boleh. Ibai dah. Okay. So 3 pi sama 540 degree je Okay. So maksudnya kalau 540 degree, ini adalah untuk kamu lah. Untuk kamu. Dalam exam jangan tulis pula. Okay, ni untuk kamu je. Sebab kamu nak rotate nanti. Kamu kan dah biasa sangat dengan degree. Bila pi je otak kamu blank. So sekarang saya bagi kamu hint. So ini. So saya nak rotate sebenarnya sampai 360 campur 180. Itu saja saya nak rotate dia. Okay. So saya rotate Okay, so first saya jumpa pi over 6. Okay, before that kita tahu kita kena rotate clockwise disebabkan ada disebabkan ada negatif. Okay, so kena rotate clockwise dan juga anti-clockwise. So saya kena rotate dua-dua So first rotate anti-clockwise dulu. So bila saya rotate anti-clockwise saya jumpa pi over 6. Okay, so 3 theta. So 3 theta sama dengan pi over 6. Saya jumpa pi over 6. Okay, kemudian saya pusing lagi, saya rotate, saya jumpa ini. So kita tahu tadi ini degree dia 180 which is pi kan? So Pi. tambah pi over 6. Berapa dapat? 7 pi over 6. pi. 7 pi over 6. 6 pi. 7 over 6 pi. Tak pandai tekan je guna kalkulator. Pi over 6 Betul. tambah pi. So dapat 7 over 6 pi, okay? Paling simple. Okay. Kemudian, okay, kalau lah kamu nak guna kalau nak guna point pun boleh tak ada masalah. Okay, kalau lah kalkulator kamu tu bagi dalam point, which is point dia berapa dapat? 3.665 pun boleh, tak ada masalah. Nak tulis dalam point boleh, nak tulis dalam pi macam ni pun boleh. Okay. Tapi kalau dah kalkulator canggih tu, dia dah bagi jawapan dalam bentuk pi ni, bagi je lah dalam pi, tak payah bagi dalam point. Point ni payah. Tak cantik tulisan. Okay, kemudian saya pusing lagi. So saya pusing Plus 2 pi. Yes, 2 pi. So 2 pi tambah pi over 6. So 13 pi over 13 6. pi over 6. berapa dapat? 13 pi over 6. 13 pi over 6. Betul ke? Ya. Yeah. Okay, 13 pi over 6. Okay, lepas tu saya pusing lagi. Sampai saya jumpa kat sini. So, boleh ke tak? Rasa-rasa boleh tak? Sebab 3 pi sama dengan 540 degree, betul tak? Oh, dah terlebih kan? Kan? Dia terlebih. Terlebih. Dah terlebih dah. Sebab kalau awak tengok ni, sini 540 degree. 540 degree tu duduk mana? Duduk kat sini kawasan ni sebenarnya. Okay, dia dah sebenarnya sini dah. Kat sini. So kalau saya turun bawah dia lagi, so dia dah terlebih daripada yang mark ni. Okay, jadi tak boleh dah. So kita tinggal macam ni je lah. Okay, sekarang itu baru rotate clockwise. Rotate anti-clockwise. So sekarang saya nak rotate clockwise pula. So nak rotate clockwise, saya bermula daripada bawah Alah. Tak saya nak buat yang bawah. Nanti awak tak faham. Okay, so saya rotate clockwise pula. So rotate clockwise, Mula daripada kosong macam ni.
Okay, saya jumpa ni dulu. So, pi tolak pi over 6. Dapat berapa? 5 pi over 5 6. per 6 pi. Ya, 5 per 6 pi. Okay. Kemudian, tapi kat sini ada Negatif. negatif. Okay, kemudian tak dengar. Negatif. Ada soalan ke kat sini? Tidak, madam. Tak ada. Oh, okay. Okay. Ada saya terdengar tadi, kenapa 5 pi? Siapa tu? Saya pun tak tahu siapa dia kan. Okay, saya bagi tahulah kenapa dia 5 pi over 6. Okay, sebab kita tadi kan kita dah cakap tadi, bila kita nak turun dia clockwise, kita macam tadi juga, kita jumpa yang ini. So, pi adalah 180 degree. Tengok, ingat dah ni. Ni, pi adalah 180 degree. So, pi tolaklah dengan pi over 6 dekat sini. So, dapatlah nilai yang ini, yang pink ni. Okay, so pi tolak pi over 6. So, kita dapat 5 pi over 6. Okay. Sebab itulah sini 5 pi over 6. Okay. Tetapi disebabkan saya rotate je clockwise, dia akan jadi automatically negative. Sebab tu sini jadi negative 5 pi over 6. Okay. Kemudian, awal-awal ni awak rasa susah. Tapi kalau awak faham apa yang saya cakap ni, awak nampak. Kalau awak tengok step yang saya buat ni, awak akan nampak. Okay. Saya ajar paling lambat dah ni. Okay. Kemudian saya turun lagi. Saya rotate lagi. Saya rotate, saya jumpa ini. Okay. So, ini adalah atas. Total adalah 2 pi kan? 2 pi minus pi Yeah. over 6. 11 per Pi. 6 pi. Berapa? Yeah. 6. Negative 6. 11 Negative pi 11 Negative over 6 pi. 11 over 6 pi. but cannot Yeah. already because it's less than negative 3 pi already. Ya. Cannot already sebab ni lebih daripada negatif 3 pi. Kenapa Harrison? Kamu tanya apa? Kenapa tak boleh? Because it's negative 5.76 already. 3 pi adalah 540 degree awak. Masih boleh. Nanti ya. Boleh betul? Boleh? Boleh. Ya, Oh, boleh kan? sorry. Salah tengok. Lagi kok semua orang confused kan? Sebab itulah saya suruh awak buat ini dekat dalam komunikasi soalan. Tak apa. Okay, pi adalah 180 degree, 2 pi adalah 360 degree, 3 pi adalah 540 degree. Okay, so kita belum lagi 3 pi. Kita baru dekat, tak masuk lagi 360. So 2 pi tolak pi over 6, so kita dapat 11 over 6. Betul kan? Ya, betul madam. Ya, betul. Betul Okay, lepas tu kita pusing lagi. Okay, kita pusing lagi. Ni saya bagi lambat dah ni. Kita pusing lagi. Jumpa kat sini. Okay, so ini adalah 3 pi. Tolak pi over 6. So 3 pi tolak pi over 6 dapat apa? Negatif. Negatif 17 17 over 6. pi over 6. Okay, negatif 17 over 6 pi. Okay, kemudian kita tak boleh nak teruskan lagi kerana dia lebih daripada 3 pi. Okay. Jadi ini baru 3 theta. Sekarang saya nak jawapan akhir, theta. So theta is equals to pi over 18, 7 pi over 18, negative 13 pi over 18, negative 5, kenapa negatif? Maafkan saya. Positif 13 pi over 18, negative 5 pi over 18, negative 11 pi over 18, negative 17 over 18 pi. Okay, so inilah jawapan akhir. Gitu. Okay, boleh? Boleh, Miss. Madam, Ya saya. kalau dia punya answer, last answer tu in decimal boleh kan? Boleh? Tak ada masalah. Okay. Four decimal places kah? Ya, kalau ni bagi 4 decimal places. Oh, Kalau okay. degree sahaja kita akan bagi 2 decimal places.
Tapi kan kebiasaan. Kalaulah dia dalam bentuk pi over 6, pi, 2 pi, 3 pi, selalunya kita akan bagi dalam bentuk pi. Okay, kalau dia boleh bagi dalam bentuk pi, kita akan bagi dalam bentuk pi. Sebab itulah guna kalkulator yang canggih ni, dia dah bagi dalam bentuk pi kan, jadi dia senang. So awak punya ni memang nampak cantik je tulisan awak. Okay. Kalau Kalkulator ajaib. ya, kalau kalkulator yang tak Yes. canggih tu, yang biasa-biasa je tu, Yang buruk tu, yang buruk tu, yang lama tu, dia bagi dalam point, okay? Tapi tetap juga bagi jawapan yang sama. Apa-apa pun guna kalkulator. So kalkulator tu akan menentukan kamu punya jawapan. Okay. So seterusnya, boleh saya proceed? Boleh, boleh Miss. madam. Boleh, Miss. Okay. So seterusnya adalah solving equation in quadratic form. Okay, jangan risau nota ni saya akan bagi, jangan salin. Okay, hanya tengok saja. Okay, macam mana kita nak solvekan equation dalam bentuk quadratic form? Okay, kat sini saya dah bagi explain sedikit. So kita akan factoriskan quadratic dulu dan kita akan guna Larka teknik. Okay, untuk nak solvekan dia. So macam mana? Step pertama, kita akan substitutekan y equals to sin x ke, y equals to cos x ke, y equals to tangent x ke. It doesn't matter. Okay, ini depends kepada soalan. Kalau bagi soalan tu bagi dalam sin, guna ini. Kalau bagi dalam cos, guna ini. Kalau bagi dalam tangent, guna ini. Ini depends pada soalan. Okay. So, kalau kuadratik itu ada sin, tangent, cos, so kita kena letkan mereka. So, let y dahulu. Kemudian kita masukkan ke dalam equation trigo itu supaya dia boleh jadi dalam bentuk kuadratik macam ni. Okay. Selepas dia dalam bentuk kuadratik macam ni, then guna je kalkulator awak untuk factorizekan dia. Okay, untuk factorizekan dia. Guna kalkulator untuk factorize. Then, lepas dah dapat jawapan dia, substitute balik semula. So, substitute lah y sama dengan sin tadi tu. Okay, supaya dia boleh jadi bentuk trigonometric equation of linear form. So, dia boleh jadi bentuk yang ni ya. Yang ni balik. Dia boleh jadi bentuk macam ni balik. Okay, so lepas dah jadi dalam bentuk ini sahaja, kita akan terus direct guna Larka. Okay, so sangat senang. Tengok soalan. Contohnya, example 3 ni. Solvekan trigonometric equation ini. Contohnya saya ada 2 sin squared x minus sin x minus 1 equals to 0 for x between 0 and 360 degree. Okay, so untuk soalan ini, Tekan kalkulator. tak boleh guna kalkulator. Okay, tak boleh guna kalkulator sebab tak ada pun kalkulator dalam ni. Tak ada dalam ni the kalkulator dia sin squared x, sin x, okay. Walaupun saya tahu awak tahu direct je guna 2, negatif 1, okay. Ya. Kita still kena tunjuk dekat pemeriksa tu. Okay, kalau dekat dalam objektif tak payahlah nak tunjuk. Terus direct jawapan kan. Tapi saya tak rasa dia keluar kalau macam ni. Okay, kalau ni subjektif saya prepare je untuk subjektif kamu. Manalah tahu tiba-tiba dia nak tukar pula jadi subjektif. Okay, so saya let dulu, let y sama dengan sin x. So dia akan jadi 2y squared minus y minus 1 equals to 2y square tolak y tolak 1 sama dengan yes, okay, ini adalah first step. Okay, substitutekan y masuk ke dalam equation asal dia dan dia akan jadi y tolak 1 yes, y, factorize 2y tambah 1. 2y tolak 1 dengan y tambah 1. So kita akan dapat y sama dengan positive half dan y sama dengan negative 1. Okay, selepas dah dapat bentuk kuadratik ini, dah solvingkan dia, jadi substitute balik semula dalam bentuk ni. So dia akan jadi sin Madam yang x2 tu yang y2 tu yang negatif 1/2 madam, yang y tu 1. ya kau check balik semula. Ya. 2y squared, 2 tolak 1. Oh ya, It's y minus 1 and then 2y plus 1. negative 1 ni 2y. So 2y squared ini negative 1. Yeah, so y is equal to 1 So and then y equals to negative 1. 1/2. Yeah. Okay. So sini akan jadi sin x1. So sini akan jadi sin x negative half. Sini 2y squared negative 2 tambah 1 negative 1 negative 1. Okay. Alright. So now lepas dah buat macam ni, substitute balik semula. Okay, substitute balik semula y tu dengan sin ni dah jadi linear form. Dah boleh pak. Sekejap. Saya nak boleh negatif. So dia 30.
Apa dia buat? Okay. Kan yang sin x equals to negative 1 over 2 kan? Kan bila kita nak substitute tu tak boleh letak negatif. Betul kan? Siapa yang ambil value negatif kan? Yeah. Apa awak tengah cakapkan ni? Apa yang awak tengah maksudkan ni? Yang sin x equals to negative 1 over 2 kan? Bila kita tekan sin negatif 1 tu kan? Tak boleh ambil nilai negatif kan, madam? Shift sign ke sign negatif 1? Macam mana tak faham maksud awak? Maksud dia tu yang sin x equals negative 1 over 2 kan? Kalau mau kasih shift dia, tu negatif tu dia tak payah ambil. Ya, saya dah Macam cakap tu. dah tadi kan? Ya, jangan ambil. Okay, so lepas dah buat ini, satu-satu kena buat larkah. So dia jadi L first sin x sama dengan negative half. Kemudian acute angle carilah shift sign positive 1 over 2. Hanya ambil nombor saja. Berapa kali saya ulang tadi kat sini. So shift sign 1/2 nilai dia berapa? 30. kah? Ya, 30. Range dia. So tengok balik. Range yang dia bagi adalah X di antara 0 hingga 360 degree. So tulis balik. X di antara 0 hingga 360 degree. So since kat sini saya pun nak X, jadi saya tak perlu buat modifikasi. Okay. Kemudian Q, quadrant. Quadrant mana yang menyebabkan sign saya negatif? Kuadran 3 kuadran and 4. 3 dan 4. So sini 30 degree, sini 30 degree. Okay. Kemudian terus salin answer. So X saya adalah first pusing saya jumpa ini. So 180 tambah 30 dapat 210. 10. Kemudian 360, kat sini kan. 330. 330. Okay, perlukah saya rotate clockwise? Tidak, Tidak. Kenapa? sebab dia tak ada negatif. Tidak ada negatif tu. Okay. Kalau positif, rotate anti-clockwise sahaja. Okay, so inilah jawapan untuk yang part ini. Okay, kemudian untuk part yang ini pula, sin x sama dengan 1. So sama juga larkah. 60 tu. Okay, awak nampak shift sign 1 sama dengan 90 degree. Range dia pun sama, X di antara 0 hingga 360 degree. Okay, quadrant. Okay, untuk yang ini, bila saya ada special angle 90 degree, saya tak buat quadrant. Jadi dua je, special angle 0 dengan 90 degree, saya tak buat quadrant. Yang saya buat adalah lukisan graf. Okay, so saya akan terus direct sahaja. Sinusoidal tu. Ya. So ini 1, sini 90 degree. Okay. Kemudian saya hanya Kenapa lukis. dia mesti Ya saya. Kenapa dia mesti translate pergi graph untuk 90 tu? Oh, sebab dia lagi senang compare tu awak guna kuadran dekat sini. Sebab kalau kuadran dekat sini kan, kalau kuadran dekat sini, awak at least awak nampak lah. Sebab kalau awak lukis graf, dia jadi makin kecil. Nanti awak tak nampak. Sebab tu dah kita lukis macam ni, kuadran lagi jelas. Okay, tapi kalau dia dah jadi 90 dengan kosong, saya tak terus direct guna kuadran. Saya guna ini saja, graf. Okay. Sebab daripada graf ini saya dah nampak dia di antara 0 hingga 360 degree hanya ada satu sahaja nilai angle yang satisfied satu, which is 90 degree. So, x is equals to 90 degree. Boleh? Boleh. Boleh, madam. Boleh. Boleh. So, inilah final answer. Do you have any question? Oh, sini. Tanya ya, jangan tak tanya. Nanti bingung. Ya, tanya ya. Nanti bingung. Setakat ni okey, madam. Akan ni okey. Okay, so saya proceed. Kalau okey, saya proceed tau. Sebab saya nak laju ni. Okay. Proses je. Ikut je. Okay. Yang lain-lain saya akan bagi kamu untuk buat sendiri. This part DIY. Okay, tak tahu, tanya. Okay, yang ini pun saya bagi DIY. Saya nak jawab satu saja jawapan. Okay, kemudian saya proceed kepada next objektif.
Okay, yang ini adalah express sin, cos, tangent dalam bentuk T form. Okay, saya nak bentukkan dia dalam bentuk T form. So, macam mana saya nak solvekan dia di mana T tu adalah tangent theta over 2 ataupun half angle formula. So, maksudnya sebenarnya kita nak guna half angle formula. Okay, so basically-nya macam mana kita nak jadikan this trigo equation, kita transformkannya dalam bentuk T form. Okay, this trigo kita transformkan dia dalam bentuk T form. Macam mana kita nak buatkan dia? Kita akan guna right angle ini. Right angle triangle ini. Ini hafal. Hafal. Okay. Sebab kalau soalan suruh proof pun, macam mana nak buat dia? Actually, kita akan guna macam ni. Macam mana hasilnya triangle ini adalah, okay, dia bagi tahu T tu mesti tangent theta over 2. T adalah tangent theta over 2. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, tangent adalah tua kan? Opposite over. Ya, opposite over adjacent. Okay, so kalau sini adalah theta over 2, opposite, sebab dia kata T over 1 kan, macam tu. So opposite dengan dia, opposite adalah T. Adjacent adalah 1. So kalau saya nak carikan right angle triangle kat sini adalah square root 1 plus T square by using Pythagoras theorem. Boleh faham? Boleh. Boleh. Boleh, okay? So hafal sahaja dia punya triangle itu. So macam mana saya nak transformkan menggunakan T ni? T dia adalah tangent theta over 2 tapi saya nak masukkan dalam bentuk sin cos. So macam mana saya nak masukkan dalam bentuk sin cos tangent ni? Saya akan guna half angle formula. Kalau saya nak dalam sin, half angle formula adalah apa? Sekejap. Half angle formula untuk sin. Cari half angle formula untuk sin. Mana nota half angle formula? Celak buku kamu. Belakang-belakang. Depan-depan. Sini, depan-depan. Okay, cari mana formula half angle untuk sin? Yang sin A sama dengan 2 sin A yang over 2 dengan cos A over 2. Tu kan madam? Ya, betul. Okay? Risau lah salah. Ya, betul. Okay, jadi so saya dah tulis dekat sini dah sebenarnya. Sin theta adalah 2 sin theta over 2 cos theta over 2. Okay? Actually kan, dalam exam dia akan bagi tahu formula ni. So tak ada masalah pun. Okay? Cumanya dia bagi kat tak silap saya adalah double angle formula. So double angle, kalau awak tengok sin 2 theta adalah 2 sin theta cos theta. Cos Dia bahagi form tu. Ya, bahagikan angle tu dengan 2 sahaja. Bukan bahagi semuanya dengan 2. Dia bahagikan angle. Angle dengan 2. Sebab kalau sini 2 theta bagi 2 dapatlah theta. So theta bahagi 2 dapatlah theta over 2. Theta bahagi 2 dapatlah theta over 2. So awak hafal satu pun tak apa. Okay, nak cari half angle, awak hanya halfkan angle itu. Okay, kemudian cos 2 theta. So diguna cos squared theta over 2 minus sin squared theta over 2. Ataupun awak nak guna apa? 2 cos squared theta over 2 minus 1. Ataupun 1 minus 2 sin squared theta over 2. Either one. Sekati awak lah awak nak guna yang mana kan? Janji dia boleh transform kan? Cos theta. Okay? Apa masalah saya ni? Ini cos theta. Minta maaf. Saya pergi ni double angle kan tadi? Silap. Double angle, theta dekat sini jadi theta. Tapi kalau half angle, dia akan jadi half. Okay, so tangent pun sama. Okay, tapi kat sini saya dah buat senang. Tangent adalah sin over cos. Kalau awak dah tahu dah sin sama dengan 2t over 1 plus t squared. Cos adalah 1 minus t squared over 1 plus t squared. So dapatlah tangent adalah 2t over 1 minus t squared. Okay. Okay, saya explain balik semula. Mana boleh dapat benda ni? Okay. Mana tah? Bagi kertas sikit. Okay, dia macam ni.
Tadi kita dah lukis graf. Lukis graf lah, dah lukis right angle triangle. So di mana ini adalah theta over 2. Sini adalah t, sini adalah y, sini adalah square root 1 plus t square. Okay, so sekarang ini kalau saya nak cari sin theta, saya akan guna half angle formula. Kenapa? Kerana dekat sini saya ada half angle. Okay, reference saya kat sini adalah half angle. So saya akan guna half angle formula, so dia akan jadi sini 2 sin theta over 2 cos theta over 2. So nak cari sin. Sin adalah opposite over adjacent, hypotenuse. Sin opposite over hypotenuse. So dia akan jadi sini 2 opposite. Opposite dengan dia adalah t. Hypotenuse square root 1 plus t square. Cos. Cah adjacent over hypotenuse. Adjacent dekat sini adalah 1. Hypotenuse adalah square root 1 plus t square. Oh, yang theta over 2 tu disubstitute lah tu kan, Miss? Ya, Betul. substitute dia berdasarkan ini. Okay, so saya akan dapat apa cos sin theta-nya? So saya akan dapat 2t 2t over 1 plus t squared. square root 1 plus t square. So dapatlah ini sin theta. Okay, Oh, gitu. ya begitu sahaja. Ini adalah constant. Bukan maksud saya. Benda ni adalah tetap dah. Ini cara dia. Macam mana boleh dapat ini? Ini cara dia. Begitu. Okay. Miss, Yup, Miss. if square root 1 plus t squared times 1 Oh ya, 1 plus plus t square. Minta supposed maaf. to be Yes, 1 yes. plus t squared. Yes, betul-betul. Silap. Apa tu? Okay. Thank you, Miss. Square root 1 plus t squared darab square root 1 plus t squared. Sorry, saya terlupa pula nak darab. Kan darab 2 darab t over square root plus 1 t squared darab 1 over square root plus 1 t squared. So 2 darab t darab 1 dapatlah 2t kat atas ni. Square root 1 plus t squared darab square root 1 plus t squared akan dapat 1 plus t squared. Okay, nampak tak? Sorry, saya tersilap tadi. Okay, so dia Oh, akan nampak. nampak square root of A darab square root of A sama dengan A. Dia padam tu square root. Ya. Okay, so jawapan dia akan jadi 2t over 1 plus t square. Okay, itu untuk sin. So cos. Kalau saya nak cari cos. Cos theta adalah, let's say lah saya guna 1 minus 2 sin squared theta over 2. Okay. Tak masukkan, dia dah substitute je. So 1 minus 2 sin soft opposite over hypotenuse. So t over T square T root over t square. square root 1. Ada kat sini. So dia jadi, Ya. Perlu power, perlu square. ya perlu square di sini. Sebab sini power 2 kan? So sini pun power 2. Ya. Okay, so kemudian dia akan jadi sini apa? 1 minus 2 t square jadi t kalau kita square jadi t square. Kemudian over square root jumpa square 1 tambah T t square. Square. Tentulah. Okay, kemudian saya nampak ini fraction kan? So saya kena samakan penyebut sebab sini kan over 1 tu tak? So sini saya akan jadi Oh, okay. 1 plus t square T minus square t square Tolak 2 T square over 1 plus over 1 plus T square. Okay. Kemudian dia akan jadi macam mana? 1 minus t squared over 1 plus t squared. Jadi berapa? Negatif t T square squared. over 1 plus T squared. So dapatlah macam ni jawapannya 1 minus t squared over 1 plus t squared. So ini tetap Okay, jadi ini reference angle saya. Ini reference angle saya. Okay, dapat mana reference angle ni? Dia dapat daripada t sama dengan tangent theta over 2. Sebab dia suruh let. Soalan tu dia suruh let t sama dengan tangent theta over 2. Jadi kita akan guna this reference angle untuk kita substitutekan sin dan cos.
Kalau dia kata suruh cari tangent theta pula, macam mana nak cari tangent? So dia akan jadi tangent theta is equals to tangent theta sama dengan apa tak lupa dah. 2 tangent theta over 2 over 1 minus tangent squared theta over 2. Betul tak? Betul ke formula ni? Betul. Betul eh? Betul. Lepas tu saya substitute sajalah 2t over 1 minus t squared. So inilah jawapan saya. Tapi dia takkanlah suruh cari tangent. Sebab apa? Sebab kita tahu pun t sama dengan tangent theta over 2. So cari je lah. Which is yang ni macam senang je lah. Substitute je lah. Okay. Alright, anyway. Inilah cara untuk awak apply T-form. Okay. So bila nak guna T-form ni? Bila equation awak tu susah untuk di-solve-kan. Be complicated. For example, saya ada macam ni. 3 sin theta tambah 5 cos theta equals to 10. Dia bukan kuadratik, dia bukan linear. Jadi dia payah untuk awak nak buat. So, Nombor dia odd. Ya, nombor dia tu power dia 1. Kalau dia power 2 tu, dia bolehlah modify sikit. Ni power dia 1. Lepas tu dia macam complicated nak buat. Jadi ni kita akan guna T-form ataupun R-form. Okay, untuk solvekan jenis soalan yang bentuk dia macam ni, kita akan guna T-form ataupun R-form. Okay, macam mana nak guna, method apa nak guna, itu depends kepada soalan. Kalau soalan kata guna using R-form, so awak kena guna R-form. Using T-form, so awak guna T sama dengan tangent theta over 2. Okay, boleh? Boleh, madam. Okay, saya Boleh, Miss. contoh soalan ni lah, example 5. By using T sama dengan tangent theta over 2, solvekan equation ini. Saya ada 3 cos theta minus 4 sin theta equals to 4, di mana theta di antara 0 hingga 2 pi. Okay, so dia suruh substitutekan T sama dengan tangent theta over 2. Tadi kita dah guna dah tadi, kita dah cari dah. Bila T sama dengan tangent theta over 2, sin theta akan jadi 2T over 1 plus T squared. So terus hafal saja. Tulis je kat sini. Sin theta adalah 2T over 1 plus T squared. Cos theta adalah 1 minus T squared over 1 plus T squared. 1 minus T squared over 1 plus T squared. Hafal. Okay. Melainkan dia suruh proving. Kalau proof, at least awak boleh guna yang ni. Yang saya ajar awak ni. Kalau proof, guna yang ni. Kalau tak suruh proof, solving saja, hafal. Sebab ini memang tetap dah. Ini tetap. Okay, hafal. Alright. Jadi, katalah let's say this part. So, saya hanya substitutekan sahaja. So, A 3 cos theta adalah 1 minus T squared over 1 plus T squared. Minus 4 sin theta 2T over 1 plus T squared. Equals to 4. Kemudian simplify kan, ini adalah kuadrat algebra biasa saja. So dia akan jadi sini 3 tolak 3 T squared. Sebabkan ini dengan ini sama saja, dia boleh terus direct saja. So tolak 8T over 1 plus T squared sama dengan 4. Okay, kemudian yang ini bawa pergi sebelah. So dia akan jadi 3 tolak 3 T squared tolak 8T sama dengan 4 tambah 4T squared. Simplifikan ini, so dia akan jadi 7T squared tambah 8T. 4 tolak 3 tambah 1 equals to 0. Boleh nampak semua orang? Boleh, madam. Okay, kemudian saya dah simplify ini. So saya akan jadi 7T tambah 1, T tambah 1, kuadratik je kan? Okay, so saya nampak T adalah negatif 1 per 7, T adalah negatif 1. Okay. Lepas tu, substitute balik semula. Tadi T adalah tangent theta over 2. So substitute balik semula.
So tangent theta over 2 sama dengan negatif 1/7. Sini tangent theta over 2 sama dengan negatif 1. So buatlah larka L. Tangent theta over 2 sama dengan negatif 1/7. A. Alpha adalah shift tangent 1/7. Jangan ambil negatif, hanya ambil nombor saja. Tekan guna kalkulator. Since kat sini degree, minta maaf. Since sini adalah radian kan? Jadi bila dalam radian, kalkulator anda mesti dalam radian. Nampak ni. Theta di Ya, antara radian. 0 ke 2 pi, radian. Jadi dalam radian. Pastikan kalkulator anda dalam radian. Angle nombor 2. Okay, radian. Okay. Jadi shift tangent 1/7. So, saya dapat 0.1419. 0 point. Betul tak? Betul. Ya, madam, sama. Sama So theta di antara 0 hingga pi. Pi ke 2 pi? 2 pi. Dan dia tak include 2 pi. So theta di antara 0 hingga 2 pi. Ini yang diberi. Okay, tapi kita nak pusingan ni adalah theta over 2. Jadi sini kena buat modifikasi. So theta over 2. Everything kena divide by 2. So 0 by divide by 2 jadi 0. 2 pi divide by 2 jadi pi. Okay. Remember. Pi sama dengan 180 degree. 2 pi 360 degree. Kita nak pi je kan? So sini sajalah. Pi 180 degree. Okay. Kita nak pi saja. So 2 pi tak perlu. Tak payah. Okay. Right. So answer. Minta maaf, Q, quadrant. So quadrant kita yang menyebabkan tangent negatif di mana? Second dan 4. 2 dan 4. 2 dan 4. 2 dan Sini 0.1419. Sini 0.1419. Okay, kita rotate anti-clockwise ke ataupun clockwise? anti-clockwise sebab nak ada negatif. Anti, okay? Anti. Clockwise. Yes. So sini akan jadi sini theta over 2 sebenarnya sama dengan. So kita nampak dia pusing ini, dia jumpa ini dulu kan. So pi tolak 0.1419. So dia akan jadi sini 2.9997. 2.9997. Kemudian boleh tak saya lebih daripada pi dekat sini? Tidak boleh, Boleh tak saya lebih daripada pi? Tak boleh Cannot. kan? Ingat pi adalah 180 Tak boleh. degree. Yes. Kita nak sampai pi sahaja. Jadi kita berhenti sampai sini sahaja. Tak boleh nak lebih daripada dia. So kita dapat satu sahaja jawapan. Okay. Di sini. Kemudian saya nak theta bukan theta over 2. So theta adalah darab dengan 2. So ni akan jadi 5.994. Okay. So ini untuk yang tangent theta over 2 equals to negative 1 over 7. Kemudian kita ada lagi untuk ini tangent theta equal to negative 1. Okay, so sama juga L tangent theta equals theta over 2 equal to negative 1. Acute angle alpha adalah shift tangent 1 which is shift tangent 1 berapa dapat? Pi over 4. Okay, kemudian range kita tahu sama saja. Theta over 2 is between 0 and pi. Okay, kemudian quadrant tangent negatif sini. So sini adalah pi over 4. Sini adalah pi over 4. Dan answer kita nampak pi tolak pi over 4. So dia akan jadi 3 pi over 4. Theta over 2 adalah 3 pi over 4. Tak boleh turun lagi kerana dah lebih. So theta is equals to 3 pi over 8. Okay? Okay, madam. Okay, Ada madam. soalan tanya
Okay. So kalau tiada soalan apa-apa, inilah caranya untuk kita solvingkan soalan yang melibatkan cos dan sin serentak dalam ini. Okay, di mana kita guna P form. Substitute P form. Okay. Sekarang kalau saya nak guna R cos dan R sin, which is ini dalam kamu punya group assignment. Okay. So kalau nak buat dalam R form dengan R sin, awak kena expresskan dia dahulu. Di mana awak kena expresskan ini bentuk equation dia menjadi R sin ataupun R cos. Itu depends kepada soalan. So macam mana nak buat? Okay. Saya terus direct pergi ke soalan. Contohlah soalan ni. Saya nak expresskan 4 cos theta plus 6 sin theta ni dalam bentuk R cos. Dia kata expresskan dalam bentuk R cos. Tadi kita expresskan dalam bentuk T sin. Sekarang tak. Kita nak expresskan dalam bentuk R form. Nama dia R form. So kalau bentuk R form, dia dah bagi dah. R form apa yang dia nak? R sin ke R cos? Dia mesti bagi. Okay. So sekarang dia bagi R cos. So kita ambil je mula daripada sini. 4 cos theta plus 6 sin theta mesti dalam form R cos theta minus alpha. Okay, jadi cara nak buat dia adalah R cos theta minus alpha ni awak akan guna formula formula compound angle. So apa compound angle yang kamu belajar kalau dia ada cos theta minus alpha? Apa? Kalau saya ada cos A minus B, dapat apa sebenarnya? Cos A, cos B plus sin A, sin B. Cos Tu kan? A cos B plus sin salah. A sin B. Yeah, same. Okay? So cara hafal dia adalah Madam, macam mana kita Yes. tahu kita mesti pakai compound angle ni? ada ni lah. Dia dah bagi kan? Oh. Awak tengok. Dia bagi cos Tengok. theta minus alpha. Sebenarnya dia adalah cos A minus B. Oh, okay, faham. Dia benda yang sama. Oh, Dia benda yang okay. sama. Nampak tak? Cumanya sini A tolak B, sini theta tolak alpha. Okay? Sebab itulah awak kena belajar dulu compound angle baru boleh jawab semua soalan kat sini. Sekarang ni ini advance. Apa benda yang awak belajar tu, dia apply semuanya. Okay? Sebab itu tengok balik formula. Ini formula dia O adalah dekat cos A tolak B. Ini. Sama saja. Jadi, saya mulakan dengan itu. So, sebenarnya 4 cos theta tambah 6 sin theta, saya boleh jadi cos theta cos alpha tambah sin theta sin alpha. Saya apply formula ini. Nampak semua orang? Nampak? Nampak. Okey. Kemudian saya expandkan R ini. Oh, sorry. Saya expandkan R R ini. cos theta Okay, so saya akan jadi Cos macam ni. R alpha. cos theta cos alpha tambah R sin theta sin alpha sama dengan 4 cos theta plus 6 sin theta. Saya ubah tempat je lah. Okay. Bagi dia lawa sikit. Tak lawa pun. Mana-mana pun boleh tapi saya ubah tempat saja je. Okay, so sekarang ni saya comparekan mereka dua. 4 cos theta. Sini R cos theta cos alpha. Boleh tak saya potongkan cos theta dengan cos theta kat sini? Saya comparekan mereka dua. Bukan potong saya comparekan dia. Minta maaf ayat saya salah. Bukan potong, saya comparekan dia. Ini R cos theta cos alpha. Saya comparekan dengan ini, 4 cos theta. Sebab dia benda yang sama, nampak ni? R cos theta cos alpha plus R sin theta sin alpha sama je dengan 4 cos theta tambah 6 sin theta. Oh, boleh, madam. Ah, Compare. kan? Yo. Kenapa dia boleh? Awak tengok sebab bila equation balance equation mesti balance, betul tak? Jadi bila dekat sini dia kata ini R cos theta cos alpha tambah R sin theta sin alpha, dia sama je dengan 4 cos theta tambah 6 sin theta. Okey, jadi saya compare kalau mereka maksudnya ini mesti sama dengan ini. Kenapa dia sama? Sebab sini ada cos theta, sini pun ada cos theta. Okay, so means that equation saya adalah R cos alpha mesti sama dengan 4. Sebab dia benda yang sama.
Ni cos theta, sini cos theta juga. Nampak. Okay, nampak sudah Koefisien dia nampak Okay, Nampak. alright. Kemudian sin theta pun R sin theta, R sin alpha sama dengan 6 sin theta. Jadi benda yang sama. So means that R sin alpha equals 6. yes. Di sini saya akan dapat satu equation. Okay, kenapa? Kerana kita nak cari R tu apa dan alpha itu apa. Okay, sebab dekat sini soalan tu dia kata R adalah positif. Oh, dia sepatutnya kena tambah lagi. Alpha is acute angle. Sorry nanti saya modify balik. Alpha adalah acute angle. Dia mesti akan bagi soalan macam tu. Expresskan ini di mana R tu adalah positif dan alpha tu adalah acute angle. Theta tu dia unknown lagi. Dia nak alpha dengan R tu mesti kena cari nilai dia berapa. Okay. So, saya dah dapat equation ni. So, saya nak cari dia. So, ini adalah simultaneous equation sahaja. So, apa yang saya boleh buat? Apa yang melibatkan sin dengan cos? Bila saya bahagikan mereka, sin dengan cos bila saya bahagikan mereka, saya akan dapat satu special identity. Apa dia? Apa identity yang kamu dapat bila sin dengan cos tu dibahagikan mereka dua? Sin bahagi cos lah contohnya. Apa dapat? Tangent. Yeah. Tangent. Okay. So maksudnya kat sini equation 2 saya bahagi dengan equation pertama. Supaya saya boleh dapat tangent. So R sin alpha equals to 6 bahagikan dengan R cos alpha equals to 4. So R bahagi R cancel. Sin alpha bahagi cos alpha dapat tangent alpha. 6 bahagi 4 dapat apa? 3/2. So ini adalah apa ni? Linear. Ya, linear equation. So kena cari larka. Laka. Larka. Okay, tapi kita tahu dah alpha tu adalah acute angle. So since alpha tu adalah acute angle, saya tak perlu nak cari sampai larka. Saya hanya cari sampai la saja. Sebab L tu linear, A tu adalah acute angle. Faham tak maksud saya? Yeah, miss. Ya. Ya kan? Ya. Alpha tu adalah acute angle. Jadi kita buat sampai LA je lah. So shift dia, shift tangent 3/2. Saya dapat apa? Guna kalkulator. Since ini adalah degree, jadi pastikan kalkulator awak dalam bentuk degree. 56.30993247. Bagilah 2 saja, 2 decimal point. 56.31. 56.31. Ya, 5631. 56.31. Okay. Alright. So, sampai sini saja. Okay, dah. Okay, now saya dah dapat dah. Alpha saya adalah 56.31. Kemudian saya nak cari R. So, macam mana saya nak buat? Saya ada satu lagi special identity yang melibatkan sin squared dengan cos squared. Apa dapat? Apa identity dia? Sin squared x plus sin squared alpha plus cos x alpha equal to 1. Yes, sin squared plus cos squared equals to 1. So, saya nak guna identity yang sin squared x tambah Yang cos basic squared tu. Okay. equals to 1. Yes, basic. Jadi apa yang saya boleh buat dekat sini, saya tahu equation yang pertama, saya squarekan mereka. Tambahlah dengan equation yang kedua, saya squarekan mereka. Okay, so equation pertama saya squarekan dia, so dia jadi R squared cos squared alpha. Sama dengan part squared which is 16 lah kan. Tambah R squared sin squared alpha which is 6 squared dapat 36. So 16 tambah 36. Okay, so 16 tambah 36 berapa dapat? 52. So sini R squared kat sini saya boleh faktorkan keluar. So cos squared alpha plus sin squared alpha. So ni akan jadi 1. So R squared sama dengan 52. So R sama dengan square root 52. Actually dia plus minus kan. Tetapi since R adalah positif, jadi R is equal to square root 52. Okay. Boleh masuk tak semua orang ni? Tak boleh dah, ni paling kecil saya. Boleh.
Boleh, Okay. madam. I understand. Okay, alright. Jadi, daripada sini, dah pukul 4 lah, 41 minit. Sekejap saya habiskan ya, nanti kita habis. Daripada sini, Okey, saya okey. terus masukkan dalam bentuk ini. Saya kena bentukkan ni. Jangan tinggalkan macam ni saja. Dah dapat alpha, dah dapat R, biar. Tak boleh. Dia mesti dalam bentuk ini. So, saya terus jawapan balik. Therefore, 4 cos theta plus 6 sin theta must be equals to square root 52 times cos theta minus, alah tak mahu theta minus 56.31. Tuliskan sikit. Cos theta minus 56.31. Begini cara tulisannya. Tak je lah. Okay. Square root 52 times cos theta minus 56.31. So inilah cara tulisannya. Therefore, inilah tulisannya. Inilah bentuk ekspresnya. Okay? Okay, saya akan explain further lagi dekat hari Jumaat nanti. Pukul 8 pagi kita punya kelas. Okay? Awak kena hantar group assignment? Bila? Friday. Iya, hari Jumaat. Oh ya ke? 11 klip. Disebabkan saya baik hati, kita hantar lambat sikit lah. Kita hantar hari Isnin lah. Boleh tak? Boleh. Boleh ni. Thank you, Miss. Boleh. Saya bagi lama sikit. Hari Isnin saya nak awak hantar. Okay, make sure Boleh. awak buat sebiji apa yang kita tulis dekat sini. Sebab itu markah kan. Jadi awak kena follow sebiji lah apa yang kita buat dekat sini. Jalan kerja dia kena betul. Okay, sebab dia punya soalan Arfan kan? Dia punya soalan. Iya. Ya, okay. Ada lagi banyak lagi. Arfan Ya. ni paling banyak sekali. Jadi kan saya akan lagi further dekat sini. But it's okay. Hari Isnin nanti awak hantar. Nanti saya modify dekat dalam Google Classroom tu. Hari Isnin hantar. Okay. Siapa nak dia punya group tu disemak oleh saya, boleh je hantar. Salah seorang wakil lah. Okay. Janganlah semua orang hantar dekat saya. Nanti penat je saya tengok benda yang sama. Boleh. Compile dulu. Yes, compile dulu. Lepas tu Boleh. bagi dekat saya. And then saya check. Okay. Tapi bila nak hantar nanti, hantar semua orang. Semua orang hantar sama-sama. Bukan satu grup satu tau. So, kalau satu grup tu ada 3 orang hantar yang sama. Saya akan pilih randomly siapa yang saya tanda. Dan orang yang saya tanda tu markah dia untuk markah semua orang. Jadi sebenarnya baiklah bagi samalah. Sebenarnya lagi bagus. Okay. Boleh? Semua orang okay? Boleh, madam. Okey. Okay, Miss. Boleh, Okay, Miss. so thank you everyone. Hari ni tak ada kerja. Boleh berehat, okay? Cumanya apa? Yay. Yay. Cumanya esok saya akan bagi Dah, awak kerja. dah. Walaupun kita tak ada kelas, saya akan bagi awak kerja juga. Supaya awak tak ye sangat. Okay, saya akan bagi kerja sebelum masuk kelas kita yang seterusnya. Supaya awak tak lupa apa yang kita belajar pada hari ini. Tapi bukan hari ini, saya akan bagi esok. Okay? Bye, see you. Thank you, madam. Thank you, Miss. Bye, madam. Thank you, madam. Madam. Thank you, 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 madam.